Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian kami adalah aplikasi teori takmilah dalam Hikayat Amir Hamzah menentang Jin di Bukit Koh, karya Abdul Latif Talib dan Muhammad Ikram Fadli Hussein. Satu analisis unsur ad-din. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami, Puan Siti Nuranis binti Muhammad Apandi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Mimi Farhana binti Johari, bernombor metrik C17A0081. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Atikah binti Azifan, nombor metrik C17A0213. Salam satu Malaysia. Saya Tanuja Perempuan Barazi, C17A0373. Assalamualaikum. Nama diberi Amira Atira binti Hanifah, nombor metrik C17A0022. Baiklah, objektif kajian. Pengkaji telah mengenalkan sebanyak 2 objektif sahaja. Yang pertama, mengenal pasti unsur adil yang terdapat dalam novel yang terpilih. Kedua, menganalisis unsur adil yang terdapat dalam novel yang terpilih dengan mengaplikasikan teori takmilah yang dipelopori oleh Dr. Syafiq Abu Bakar. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Kedua, kajian kepustakaan merupakan kaedah yang digunakan bagi menjalankan kajian ini. Ketiga, analisis teks dilakukan terhadap novel Hikayat Amir Hamzah menentang Jin di Bukit Koh, karya Abdul Latif Talib dan Muhammad Ikram Fadli Hussein. Jom kita lihat pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang pertama ialah pengkaji mendapati bahawa masih lagi terdapat kekurangan dari segi penghasilan karya yang berkaitan dengan sastra, iaitu novel-novel berunsurkan Islam seperti novel yang terkandung unsur adil yang berlandaskan pada teori takmilah dan juga kajian-kajian lepas seperti jurnal, artikel dan tesis mengenai unsur adil. Kedua, pengkaji menyedari bahawa terdapat kekurangan pendedahan kepada golongan generasi muda mengenai unsur-unsur adil serta keunikan dan keunggulan unsur adil itu sendiri dari segi aspek. Ketiga, pengkaji menyedari bahawa golongan awam, terutama sekali golongan remaja kini, kurang minat dan kurang perhatian terhadap jurnal sastra, khususnya sastra Islam seperti karya yang terkandung dengan unsur adil. Sorotan kajian terbahagi kepada 5, iaitu: pertama, oleh Saniun Sin Yaakob pada tahun 1998. Yang kedua, oleh Muhammad Rosli Salahuddin pada tahun 2007. Yang ketiga, oleh Syamsuddin bin Abu Bakar pada tahun 2006. Seterusnya, yang keempat, Muhammad Rosli Salahuddin pada tahun 2019 dan yang terakhir oleh Rosnani Ripin pada tahun 2017. Sorotan kajian merupakan pernyataan atau fakta yang telah dikemukakan dan digunakan untuk menyokong sesuatu objektif. Di dalam pengenalan, menerangkan mengenai istilah sastra Islam, juga definisi ad-din, definisi hikayat dan juga definisi teori takmilah. Pengertian ad-din dibawa oleh Al-Quran, memberi penumpuan serta penekanan terhadap 4 aspek, iaitu sebuah agama yang membawa makna kehakiman, tunduk dan patuh kepada kekuasaan, balasan baik daripada kekuasaan dan balasan buruk terhadap mereka yang mengingkarinya.
Jelaslah di sini bahawa sastra Islam sangat menitik beratkan teori-teori tertentu dan yang berkait rapat dengan tajuk yang dikaji. Terusnya adalah analisis kajian. Analisis kajian terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu ketuhanan, kerasulan, keislaman, ilmu dan sastra. Ketuhanan. Hal ini dijelaskan Ibnu Taimiyah Al-Ilah sebagai yang dipuji dengan rasa kecintaan yang tinggi di dalam hati, merendah diri kepadanya, wujud rasa takut dan penghargaan kepadanya. Berdasarkan petikan daripada Hikayat Amir Hamzah yang menyentuh tentang ketuhanan adalah melalui halaman 281 baris ke-9 perenggan ketiga. Hal ini bertempatan dengan prinsip teori takmilah iaitu prinsip ketuhanan yang bersifat kamal. Rasulan diertikan oleh Al-Baidawi sebagai seorang yang diutuskan oleh Allah dengan membawa suatu syariat yang baru dan menyuruh manusia agar mengikuti syariat tersebut. Hal ini dibuktikan melalui petikan Hikayat Amir Hamzah pada halaman 33 dan bersesuaian dengan prinsip teori takmilah iaitu prinsip. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah mereka mencari agama lain daripada agama Allah, padahal kepadanya berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Surah Al-Imran ayat 83. Melalui petikan daripada Hikayat Amir Hamzah yang menyentuh tentang keislaman adalah melalui halaman 181 baris 14 perenggan keempat. Hal ini bersesuaian dengan prinsip teori takmilah iaitu prinsip keislaman yang bersifat akmal. Ilmu ditafsirkan sebagai satu pengetahuan akan sesuatu sebagaimana adanya ma'rifat asya' ala ma huwa bihi yang dibuktikan melalui petikan pada halaman 46 di dalam Hikayat Amir Hamzah dan bertepatan dengan prinsip teori takmilah iaitu prinsip ilmu dengan sastra yang bersifat takamul. Dan terakhir adalah sastra. Menurut Al-Nadwi, menyatakan sastra merupakan gambaran dan perumpamaan terhadap kehidupan. Berdasarkan petikan daripada Hikayat Amir Hamzah yang menyentuh tentang sastra adalah melalui halaman 82 baris ke-8 perenggan ketiga. Hal ini diaplikasikan dengan prinsip teori takmilah iaitu prinsip sastra yang bercirikan estetik dan bersifat takmilah. Secara kesimpulannya, jelaslah di sini bahawa Hikayat Amir Hamzah sangat bersesuaian menggunakan teori takmilah yang sangat berkait rapat dengan unsur keagamaan. Selain itu, teks Amir Hamzah adalah satu cerita yang diangkat dari sejarah Islam yang dijalin dalam bentuk narasi. Teks Amir Hamzah dalam sastra Melayu yang berjudul Hikayat Amir Hamzah merupakan saluran dari teks Amir Hamzah Parsi. Gambaran perwatakan wira-wira dalam hikayat-hikayat bercorak Islam cuba memperlihatkan sifat manusia sempurna. Oleh itu, diharapkan setiap lapisan pembaca tidak mengira usia agar sentiasa memperjuangkan karya-karya sastra agar tidak lapuk ditelan zaman. Ketika hujan menurun, ketika katak keriangan, dingin malam menikam kulit, sang abid memuji Tuhan pencipta. Kalimah Tuhan memenuhi ruang dada, aku berjalan. Dengan selipar buruk, baju lusuh, aku keliru. Ya, aku keliru. Dengan 1000 tanda tanya, adakah aku layak untuk ke syurga? Aku hanya seorang hamba yang kerdil, yang tidak mempunyai jihad fi sabilillah. Sejenak ketika itu, melintas dalam sepinya kehidupan, hembusan nafas terasa. Ingin menyerah, teguran Tuhan percikan harapan. Ketika matahari mula bersembunyi, hadirnya kesunyian. Tenang, sungguh tenang. Namun gulana yang datang menyapa. Sebagai hamba mengingati sang Tuhan, lepaskan beban kehidupan yang kuanggap berat, yang jadikan aku hampir alpa.
Dengan keasyikan dunia, ujian datang tandanya sayang, bukan kerana benci, bukan kerana dengki. Dia sayang dengan caranya tersendiri. Tak usah dipersoalkan, jalani saja dengan penuh keikhlasan.